Oh, Xavier datang. Okey. Hari ni kita ada kat Slim River. Kita dalam tempoh dalam lebih kurang dalam 15 minit lagi. Kawan saya Hasimi yang berada kat sini. Dia akan buat live cross ke Awani 745. Jadi hari ini saya akan tunjukkan beberapa peralatan untuk membolehkan anda buat live cross dengan jayanya. Okey? Kita ada kat Tanjung Malim. Hari ini kita nak tengok perkembangan Hasimi. Bukan perkembangan pilihan raya kecil, tapi perkembangan dia. Betul. Tengok dia berkembang atau tak? Tangan je runcit. Hasimi tengah cari tempat dia nak buat cross. Kejap lagi kita tengok kawasan mana yang best untuk buat cross. Kita sekarang depan ni adalah sejenis lorong belakang. Lorong-lorong macam ni tak sesuai. Gelap lah kan. Okay. Tapi dia macam ada manifestasi yang tertentu. Mungkin untuk sesi cerita yang santai mungkin boleh kita pertimbangkan lokasi. Sebab dia ada mural berbagai situ kan. Kerana setiap lorong ada 1001 cerita. So itu cerita. Boleh pakai duit. Bateri dia mahal. Yang punya dia kat Okay, first thing first, sebelum kita cakap pasal peralatan, kita nak cakap dulu pasal persediaan. Okay, sebelum buat apa-apa crossover, orang ataupun wartawan yang ditugaskan untuk buat crossover tu kenalah bersedia dengan make sure semua fakta dan data dia ada dah dalam kepala dia, dan dia dah start ataupun dia dah susun dah ayat-ayat yang akan dia sampaikan. Jadi ini kalau kita tengok sekarang, Hasimi dia tengah go through balik semua notes dia. Betul. Pastikan kadang-kadang ada setengah orang suka buat skrip, ada setengah hanya ambil poin saja untuk pastikan fakta ataupun apa yang kita cakap itu tidak lari ataupun tidak hilang pada lintas langsung tersebut. Dan untuk kali ini Hasimi akan buat crossover sekitar lebih kurang dalam 5 minit je. Jadi dia tak boleh nak buat crossover yang macam meleret, dan semua fakta dan juga semua apa yang dicakapkan itu haruslah dicakapkan dan haruslah disampaikan secara jelas dan cepat dan padat. Jadi itu adalah satu cabaran. Tetapi macam mana nak overcome cabaran itu ialah dengan praktis dan juga buat persediaan. Dan itu apa yang dia buat sekarang. Okay, next kita akan bercakap mengenai peralatan. Dan peralatan pertama yang saya nak perkenalkan ialah kamera yang kami gunakan untuk malam ini. Kami malam ini menggunakan kamera Panasonic P2 seperti ini. Alright. Dan warnanya hitam. Sebenarnya kamera macam ni semua warna hitam, tak ada warna merah. Okay. Dan kamera ni kemudiannya disambungkan dengan peralatan kedua yang paling penting selain kamera ialah AVOS. AVOS ni adalah device yang mana dia boleh sambungkan data-data yang ada daripada kamera ini, visual dan juga audio yang masuk yang dirakamkan oleh kamera ini datanya akan pergi terus ke AVOS, perkembangan AVOS. Okay. Dan terus akan dihantar ke Astro Awani untuk mendapatkan ataupun untuk membolehkan Astro Awani, kami di studio, dapat visual live secara terus dari sini. Dan ini boleh menggantikan apa yang kami sebut sebelum ini sebagai DSNG ataupun van satelit yang sebelum ini banyak digunakan. Kalau dulu untuk buat live cross macam ni memerlukan van satelit, sekarang tidak lagi. Kerana apa? Semuanya
sebesar ini sahaja. Bayangkan dulu sebesar-besar lori van satelit tu dah boleh digantikan dengan ini. Okey. Kita buat dah 1 juta lebih dah. Tengok. Aku boleh pakai balik. Bateri dia mahal. Artinya soalan calon yang bebas antara sekarang. Bahawa kita juga mendapatkan respon daripada beberapa pengundi bahawa sistem dalam keadaan itu diteruskan. Jadi apa kata didengarkan respon daripada pengundi. Okey, next saya nak cakap mengenai lampu. Kerana kalau tak ada lampu, tak ada pencahayaan yang baik, ia akan menjejaskan presentation cross itu secara keseluruhannya. Dan ia bukan hanya terhad pada cross sahaja, tapi mana-mana sahaja bentuk seni visual, sama ada fotografi ataupun videografi, memerlukan cahaya yang baik. Dan memandangkan bahawa kita buat cross ini pada waktu malam, maka kita kena ada bekalan lampu yang mencukupi. Baik, untuk cross ini kami gunakan lampu LED yang simple saja macam ni. Okey, dan sebelum nak live tu kami always make sure bahawa bateri-bateri yang memperkasakan atau powering up the lampu ini ditukar yang baru, supaya tidaklah waktu kita cross ni tiba-tiba gelap, tiba-tiba hitam, tiba-tiba hilang. Selain daripada lampu kat sini, kita juga ada lampu kat sini. Dekat depan kamera ni kot-kot lah boleh bantu sikit-sikit, tapi saya rasa tak bantu banyak. Yang sebenarnya dan banyak bantu untuk cross kali ini adalah lampu ni. Ya. Okay, last but not least, peralatan yang penting untuk menjadikan cross kita ini cross yang bukan sahaja cantik tapi impactful ialah mikrofon. Okey, ini adalah kalau kami dekat awal ni kami panggil dia clip mic, tapi kalau dalam bahasa standard antarabangsa kita panggil sebagai lavalier mic. Lavalier mic ini berbanding dengan mic-mic contohnya mic yang kita pegang kat tangan tu, dia agak berbeza kerana apa? Satu, kalau yang pegang tangan tu nama dia hand mic. Tapi apabila kita pegang, dia akan mungkin menyukarkan sikit orang yang nak buat crossover itu. Kerana mungkin kalau dalam kes ini Hasimi kena pegang telefon sebab dia nak refer apa yang dia cakap tu, kerana apa yang dia tulis note dia tu adalah dalam telefon dia. So waktu cross dia kena pegang telefon. Jadi bila kita guna clip mic, dia akan membolehkan tangan Hasimi pegang benda lain. Tak perlu pegang clip mic sahaja. Cuma dia ada sedikit pro and ataupun dia ada pro and cons-nya lah. Walaupun ia membolehkan Hasimi untuk orang kata pegang notes dia atau pegang handphone dia dan pegang guide untuk buat crossover tu. Cuma bila pakai clip mic tu, walaupun tak payah pegang, tapi kita tak boleh kontrol sama ada kita nak dekatkan dengan mulut kita ke mic tu ataupun sebaliknya. Dua ialah size mic tu adalah lebih kecil, jadi mungkin dia akan tak begitu capture our voice, dan mungkin ini sedikit sebanyak memberi impact yang kurang, memberi ataupun menjejaskan impact secara keseluruhannya. Tapi kalau dari segi malam ini lebih baik untuk Hasimi pakai clip mic. Sebab apa? Sebab dia kena refer dia punya notes yang dia pegang sekarang. Itu tadi beberapa peralatan yang kami gunakan untuk buat crossover ataupun lintas langsung di kawasan luar. Dan set yang kami gunakan ini adalah set-set yang lebih mobile, yang lebih kecil, dan ini merupakan satu kata teknologi yang lebih baru berbanding contohnya set-set ataupun peralatan-peralatan yang broadcast journalist guna, let's say 5 ataupun 5 hingga 10 tahun yang lalu. Okey, saya harap perkongsian ini agak sedikit sebanyak akan memberikan orang kata insight of our work, dan kalau
bagi anda yang teringin nak jadi jurnalis seperti Hasimi, mana Hasimi? Yang mana jadi jurnalis seperti Hasimi. Kalau katakanlah anda ini berminat untuk jadi jurnalis, saya harap video seperti ini dapatlah menginspirasikan anda untuk bekerja lebih keras ataupun study lebih kuat untuk capai cita-cita anda jadi jurnalis macam Hasimi kat belakang saya ini. Dan mungkin anda juga nak ada teknologi yang sama seperti yang kami guna. Ini adalah teknologinya. Ini bukan satu teknologi yang eksklusif, yang khusus untuk kami saja. Banyak lagi syarikat-syarikat media luar sana yang menggunakan teknologi yang super. Okey, sekian saja untuk malam ni. Jumpa lagi dalam video yang lain.